Hai geng, tolong subscribe, copy link, hantar kat mak ampak Antok Hang, like dan komen. Okey geng, masih ramai lagi yang duk marah dekat Dr. Daniel ni. Dekat TikTok aku dapat komen ancaman yang banyak lah. Aku pun tak faham lah orang UMNO ni atas kerosakan yang Najib Razak duk buat tu. Rakyat kena tanggung. Hang yang hang duk sokong BN tu sebab keseluruhan bukan duit hang yang kena bayar. Hang faham tak? Apa yang kena tanggung segala mak nenek ni atas duit-duit cukai. Dengan duit cukai itulah kerajaan pi bayar hutang-hutang tu. Kalau hang nak tahu, dengan duit cukai itulah kerajaan boleh bantu rakyat. Dan apabila duit cukai yang kerajaan dapat tu, kerajaan tak boleh bantu rakyat dengan menggunakan duit cukai tu sepenuhnya. Kerajaan nak kena spend untuk bayar hutang. Dan apabila duit-duit cukai tu yang dikumpulkan dan dibahagikan untuk membantu rakyat terpaksa dikurangkan. Dan apabila terpaksa dikurangkan, rakyat tak dapatlah bantuan. Kalau dapat pun ceput RM50 untuk 2 ton. Faham tak? Jadi dengan terlalu banyak kebocoran, rasuah, salah guna kuasa dan segala mak nenek, lagilah duit untuk bantuan kepada rakyat lagi tak cukup. Hang faham tak? Hang duk marah Dr. Daniel tu hanya bercakap soal Najib tak layak dapat pengampunan atas kerosakan Najib Razak tu buat. Kalau setakat Najib Razak tu buat kerosakan 30 juta ataupun 42 juta, rakyat taklah membeban rakyat sangat. Ni masalahnya 30 bilion. Dr. Daniel cakap dan dia berucap kerajaan sekarang dan rakyat sekarang kena bayar hutang tu 30 bilion. Bayangkan 30,000 juta. Okey, kita ambil kalau macam ikut sifar. Ni. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, puluh juta, ratus juta, bilion, puluh bilion. Hang bayangkan 11 kosong tu ada. 11 digit ribu juta, puluh ribu juta, 30 bilion. Bayangkan 30 bilion tu kalau kita pergi buat pembangunan dekat mana-mana, gila punya mewah. Gila punya mewah. Gila punya hebat dengan nilai 30 bilion tu. Cuba boleh tengok apa yang berlaku di dalam 1MDB. Sampai Najib ni kepala 1MDB, bos 1MDB. Najib ni menteri kewangan dan Najib ni perdana menteri ketika itu. Bayangkan, sampai negara luar dapat ambil kesempatan. Dapat menggunakan atas salah guna Najib ni, dapatlah persen. Dah depa buat projek ni sama-sama. Bila dia nampak duit, kawan ni pula Perdana Menteri, senanglah dia nak dapatkan duit, senanglah. Alah tak apa, kita pakai dulu, nanti kita top up balik. Apa faham tak? Jadi kalau betul-betul Najib tu dia buat kebaikan untuk negara, dia buat baik, dia bagusnya, dia berusaha untuk nak bantu negara, bantu income negara, bantu rakyat, untuk baik pulih punya aset kerajaan. Kalau betul, kalau bagusnya 1MDB, kenapa hari ni rakyat kena tanggung hutang tu? Kalau baguslah sangat Najib buat selama ni. Tapi disebabkan apa yang Najib buat tu tak bagus, merugikan negara, merugikan rakyat. So, rakyat kena tanggung lah. Kita kena tanggung, babe. Contohlah macam siapa kawan-kawan ni yang boleh tengok video ni, bersyukur rahmat, alhamdulillah lah, mampu ada handphone, mampu beli data. Bayangkan orang-orang miskin, terutama
bukan pengemis. Gelandangan di Kuala Lumpur. Orang-orang miskin kat belah pendalaman, orang-orang miskin dekat bandaraya. Han tak payah fikir yang tu, itu daripada orang-orang miskin. Han tak payah fikir yang tu lagi. Cuba han fikir tengok bangunan kerajaan. Servis-servis yang kerajaan bagi servis kepada rakyat. Hospital, sekolah, bangunan, balai polis. Aku pi dekat kawasan KL ni satu balai polis. Aku tolong angkat barang sebab dia pun bersyukur rahmat dia dapat pindah. Aku pi quarters, ya Allah Rabbi. Teruk gila punya, dinding berlubang-berlubang lah. Bayangkan masuk bilik ayam, Allahu Akbar, mozaik tahun 70-an tu. Kan? Dengan berlumai dengan klorin punya putih-putih duk celah-celah tai. Habis tak tahulah dengan paip ayak berbusung. Paip besi kan. Berkarat kong lah apa semua kan. Hang bayangkan, sepatutnya dengan dana yang income kerajaan dapat, kerajaan perlu update ataupun perlu perbaharui aset-aset kerajaan untuk keselesaan penjawat awam. Itu baru balai poli aku cakap. Han tak kira sekolah lagi. Kita dekat belah Semenanjung ni bersyukurlah kita sekolah kita semua bangunan batu. Kalau kau belah Sabah Sarawak bangunan dah tak ada, dia hanya macam reban ayam. Reban ayam, han tahu reban ayam panjang tu. Boleh sampai 2000 ekor ayam tu. Macam itulah sekolah dekat Sabah Sarawak. Kan, klinik kesihatan. Cuba hang tengok. Harap cat je lawa. Tapi bangunan kayu pondok lagi. Kita boleh fikir lagi. Mana satu kita nak? Jadi kalau hampa tanya aku yang masih menyokong UMNO pada aku, ambil tahu pasal kerajaan, pasal ekonomi, pasal apa yang kerajaan Barisan Nasional buat dahulu, apakah ambil tahu bro. Nanti dok nak election PRU 15 nanti, pilihan raya nanti, sebelum nak pergi undi tu hampa study parti mana yang membawa suara rakyat, parti mana yang memikirkan rakyat, dan parti mana yang memikirkan kuasa, parti mana yang memikirkan untuk mengekalkan kuasa, untuk mendapatkan kuasa. Sebab of course sekarang ni kalau Barisan Nasional ni, kalau dia tak mau kuasa tu tipu. Of course dia nak sangat kuasa. Sebab presiden dia ada lagi 47 kes. Dan sekarang ni untuk 40 kes zahid kemungkinan akan dibukakan kembali. Sebab bila saksi-saksi ni pi buat macam rayuan untuk membukakan balik kes. Sebab mereka kata, okey, Singapura ada duit 10,000. Ada duit 10,000. Jadi setakat 60 keping, 60 helai ataupun 60 helai duit Singapura boleh masuk dalam envelope. Envelope bukan envelope nipis hak yang berapa inci. Ni A4. Bersaiz A4 60 keping, takkan duit tak boleh masuk. Jadi kemungkinan akan dibuka balik. Sekarang ni lepas tu ada yang kata macam-macam lah. Aku malas sentuh sangat pasal apa hak yang mahkamah ni. So of course dia nak selamatkan diri dia. Ada lagi 47 kes. Ini ada penyata bank. Ini duit yang masuk dalam Yayasan Akal Budi ada penyata bank. Faham tak? Ada bukti seperti mana Najib Razak 42 juta yang masuk dalam akaun, ada statement bank, ada bukti yang kukuh. Kalau membuka balik penyata-penyata bank, ada duit daripada siapa yang dah masuk. So itulah kalau UKSB yang kita dengar 40 kes mungkin selamat. Lagi 47 kes ni Allah. Memang seperti mana Najib Razak, seperti itulah. Okey, fikir-fikirkan, tak payah jadi macam. Of course Zahid Hamidi mesti dia nak selamatkan diri dia. Jadi sebab itulah dia ada desak pilihan raya. Kononnya dia akan menang dan dia boleh buat suka-suka hati. Dia boleh lantik peguam negara sendiri, dia boleh lantik ketua hakim negara sendiri, dia boleh lantik
apa ketua SPRM sendiri, suka-suka hati dia boleh buat. Sebab apa? Dia bakal Perdana Menteri. Of course akak kes dia boleh buang. Tu ya geng, sampai bila kita nak diperbodohkan oleh Barisan Nasional? Fikirlah geng. Tolaklah Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Geng-geng hak yang duk memikirkan kuasa tapi dia tak fikir pun apa yang perlu buat untuk rakyat, kerja untuk peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat. Okey? Nilailah setiap parti, terutama parti keadilan rakyat di bawah Pakatan Harapan. Study, ambil tahu. Fikirlah geng. Subscribe, copy link, like, komen, hantar kat mak ampak antok hang. Assalamualaikum.